Hai semua, selamat datang ke video Cikgu Tan. Dalam video kali ini, Cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 2, pemfaktoran dan pecahan algebra. Yang melibatkan subtopik 2.2, pemfaktoran. Dan satu standard pembelajaran iaitu memfaktorkan ungkapan algebra dengan berbagai kaedah. Okey, sebenarnya pemfaktoran ungkapan algebra melibatkan 3 jenis. Pertama, 2 sebutan, 3 sebutan, dan satu lagi 4 sebutan. Okey, dalam video ini cikgu akan berkongsi tentang kaedah faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Jom kita mula. Okey, contoh pertama, faktorkan 3xy tambah 3x tambah 8y tambah 8. Okey, apabila kita diberi ungkapan algebra berbentuk 4 sebutan seperti ini, okey, kita perlu lihat 2 sebutan pada satu masa. Okey, so sekarang kita perhatikan 2 sebutan yang di depan ini, iaitu 3xy tambah 3x. Okey, kita perhatikan 2 sebutan ini mempunyai satu faktor sepunya, iaitu 3x. Jadi kita boleh keluarkan 3x. Okey, kemudian 3xy ini bahagi 3x, kita akan dapat y di sini. 3x bahagi 3x akan dapat 1. So, dalam kurungan di sini kita boleh tulis y tambah 1 seperti ini. Okey, kita tidak perlu tunjuk step pembahagian berulang. Okey, sekiranya kita sudah mahir. Okey, kita tulis step ini sudah cukup. Jadi, sekarang kita fokus 2 sebutan yang di belakang ini. Juga sama cari faktor sepunya. Okey, di sini kita boleh nampak faktor sepunya antara 2 sebutan belakang ini adalah 8. Jadi, kita boleh keluarkan positif 8. Okey, 8y bahagi 8 ialah tinggal y. 8 bahagi 8 ialah 1. Juga sama dalam kurungan ini adalah y tambah 1. Okey, sekarang kita lihat step ini. Cari faktor sepunya. Baik, so faktor sepunya kita boleh nampak y tambah 1. Sini juga ada y tambah 1. Jadi, step seterusnya kita boleh tulis y tambah 1. Kemudian kita tinggal apa? 3x tambah 8 kan? Okey, 3x tambah 8 dalam kurungan yang seterusnya kedua lah. So, inilah jawapan untuk contoh 1. Okey, kita lihat contoh 2. Faktorkan EF tolak ER tambah SF tolak SR. 4 sebutan. Cara dia juga sama. Okey, fokus 2 sebutan yang di depan. Cari faktor sepunya. Okey, iaitu E. Boleh keluarkan apa? E. So, EF bahagi E, kita dapat F. ER bahagi E, kita dapat R. So, dalam kurungan ini kita boleh tulis apa? F tolak R. Okey. Fokus 2 sebutan di belakang. Cari faktor sepunya. Okey, jadi kita keluarkan S. SF bahagi S, kita dapat F. SR bahagi S, kita dapat R. So, F tolak R. Okey, lihat step ini. Cari faktor sepunya lagi.
yaitu F tolak R. Sini juga ada F tolak R. Jadi, kita boleh keluarkan faktor sepunya, yaitu F tolak R, dan kita tinggal I tambah S masuk dalam kurungan yang lain. Jadi, selesailah pemfaktoran untuk contoh kedua. Oke, contoh 3. Faktorkan 4AB tolak 16B tolak 5A tambah 20. Juga 4 sebutan. Oke, fokus 2 sebutan di depan ini. Kita boleh keluarkan B. Sebab sini ada B, sini pun ada B. Kemudian 4 dan 16 ini. 4 dan 16. Oke. 16 boleh bahagi 4. Oke, jadi 4 juga faktor bagi 16. Dan FSTB mereka ialah 4 juga. So, kita boleh keluarkan 4B. Oke, bila kita keluarkan 4B, kita bahagikan 4AB dengan 4B, kita akan dapat A. Oke, akan dapat A. 4AB bahagi 4B, kita akan dapat A. Oke, 4 bahagi 4, 1. B bahagi B, jadi 1. So, tinggal A lah. Oke, lepas tu negatif 16B ini bahagi 4B. Negatif 16B ini bahagi 4B. So, B bahagi B ialah 1. Negatif 16 bahagi 4, negatif 4. So, dalam kurungan ini kita boleh tulis apa? Iaitu A tolak 4. Oke, sebenarnya kita ada shortcut. Kita boleh copy and paste. Oke, kita copy A tolak 4. Kemudian paste dekat sini. Oke, tulis di sini. Oke, lepas tu, sini kita nak letak sebutan apa? Kita ambil negatif 5A bahagi A. Oke, negatif 5A bahagi A. Dapat negatif 5. Jadi sini kita letak negatif 5. Oke, kemudian cuba kembang balik. Negatif 5 darab A betul tak negatif 5A? Betul kan? Negatif 5 darab dengan negatif 4. Negatif, negatif, positif. 5 darab 4 ialah positif. 20 lah. So, jadi kita faktor dengan betul. Kita kena sema. Okey, sekarang kita cari faktor sepunya. A tolak 4, sini pun ada A tolak 4. Maka kita boleh keluarkan apa? A tolak 4. Kita tinggal 4B tolak 5. Okey, masukkan mereka dalam kurungan yang satu lagi. Okey, inilah cara pemfaktoran bagi 4 sebutan. Ungkapan algebra. Baik, sekarang contoh 4. Faktorkan 9PQ tolak 12QR tolak 3PR tambah 4R kuasa 2. Juga sama, fokus 2 sebutan yang di depan. Kemudian kita cari faktor sepunya ataupun FSTB. Okey, perhatikan sini ada Q, sini juga ada Q. Okey, so kita boleh keluarkan Q dan cari FSTB antara 9 dan 12. Okey, maka FSTB mereka adalah 3. Sebab 9, 3 darab 3, 12, 3 darab 4. Okey, kita boleh keluarkan apa? 3Q. Okey, cari FSTB antara dua sebutan ini. So, kita boleh keluarkan 3Q. Okey, jadi sekarang 9PQ bahagi 3Q. Kita akan dapat 3P. Q bahagi Q ialah 1.
9 bahagi 3 adalah 3, so 3Pi lah. Oke, lepas tu negatif 12QR ini bahagi dengan 3Q. So, Q bahagi Q 1, negatif 12 bahagi 3, negatif 4, dan ada R di sini, so negatif 4R. So, dalam kurungan ini kita boleh tulis apa? Boleh tulis 3Pi tolak 4R. Macam ini. Oke, kemudian kita copy bahagian ungkapan ini, kemudian tulis di belakang dia. Kemudian kita kena fikir. Kita kena masukkan sebutan apa di bahagian ini. So, kita ambil negatif 3PQ ini bahagi dengan 3P. Negatif 3PR ini bahagi dengan 3P. Jadi, 3P bahagi 3P ialah 1, so tinggal negatif R. Tinggal negatif R. Jadi, kita perlu tulis apa? Negatif R di sini. Kemudian kita boleh sema balik. Negatif R darab dengan 3P, negatif 3PR. Okey, betul. Negatif akan jadi positif. 4R darab R adalah 4R kuasa 2. Jadi sudah betul pemfaktoran bahagian sini. Okey, sekarang kita keluarkan faktor sepunya, iaitu 3P tolak 4R. Kita keluarkan. Kemudian kita tinggal 3Q tolak R. Masuk dalam kurungan yang satu lagi. Jadi, selesai pemfaktoran untuk contoh 4 ini. Baik, seterusnya. Faktorkan 7P tambah 14X tolak 4PY tolak 8XY. Okey, juga sama, fokus dua sebutan. Di depan, 7P tambah 14X, kita cari FSTB. Okey, kita tak boleh keluarkan P ya, sebab sebutan yang kedua ini tak ada P. Kita juga tak boleh keluarkan X sebab sini tak ada X. Lepas tu kita tengok nombor 7, 14. 14 boleh bahagi 7, maka kita boleh keluarkan 7. Okey, sebab FSTB 7 dan 14 ialah 7. Baik. So, sekarang kita boleh keluarkan 7. Okey. 7P bahagi 7, kita akan dapat P. Betul? Dan 14X, positif 14X, kita bahagi 7. 14 bahagi 7, 2. Ada X, so 2X. Dalam kurungan ini, kita boleh tulis P tambah 2X. P tambah 2X. Kemudian kita copy P tambah 2X ke sebelah sini. Kemudian kita kena fikirkan apa sebutan yang kita nak tulis di sini. Okey, ataupun apa nombor yang kita boleh letak di sinilah. Jadi, negatif 4PY bahagi P. Nampak? Negatif 4PY bahagi P. Okey, P bahagi P ialah 1, so tinggal negatif 4Y. So, senang saja di sini kita letak apa? Negatif 4Y. Kemudian kita semak. Negatif 4Y darab P, negatif 4PY. Negatif, positif, negatif. 4 darab 2, 8. Y darab X, XY. Okey, jadi betul. Okey, sekarang kita keluarkan faktor sepunya, iaitu P tambah 2X. Baik, kemudian yang tinggal iaitu 7 tolak 4Y masuk dalam kurungan yang kedua. Okey, itu sahaja pemfaktoran 4 sebutan. Dan kita lihat satu lagi contoh, iaitu contoh yang ke-6. Okey, kita lihat contoh yang ke-6. Faktorkan 3PR tolak 4PS tambah 12QS tolak 9QR. Okey. Juga sama, kita fokus dua sebutan algebra di depan. Okey, kita boleh keluarkan P sebab sebutan pertama ada P, sebutan kedua juga ada P. Jangan keluarkan R dan S sebab sini tak ada R.
sebutan pertama tak ada S. Okey, kemudian kita lihat nombor 3 dan 4. Adakah dua nombor ini mempunyai faktor sepunya ataupun FSTB? Okey, tiada. Jadi kita boleh hanya keluarkan P. Okey, kita keluarkan P. 3PR bahagi P. Kita tinggal 3R. Negatif 4PS bahagi P. P bahagi P1 tinggal negatif 4S. Jadi dalam kurungan sini kita boleh tulis 3R tolak 4S. Okey. Kemudian kita fokus dua sebutan algebra di belakang. Okey, copy and paste di belakang. 3R tolak 4S. Kemudian kita perlu fikir kena letak nombor ataupun sebutan apa di sini. Okey. So, kita perhatikan 12QS bahagi 3R. So, kita akan dapat 4QS per R. Betul? 12 bahagi 3, 4. Jadi, apabila kita nampak ada pecahan macam ini, kita perlu tukar kedudukan dua sebutan algebra belakang ini. Okey, seperti ini ya. Iaitu negatif 9QR kena letak di depan positif 12QS ini. Okey? Baik. So, sekarang kita ambil negatif 9QR ini bahagi dengan 3R. Okey, negatif 9QR bahagi 3R. R bahagi R adalah 1. Negatif 9 bagi 3, negatif 3 ada Q, so negatif 3Q. Kita tulis negatif 3Q di sini. Kemudian kita cuba semak semula melalui kembangan. Negatif 3 darab 3, negatif 9. Q darab R adalah QR. Betul? Negatif, negatif, positif. 3 darab 4, 12. Q darab S ialah QS. Jadi pemfaktoran bahagian sini sudah betul. So, sekarang kita kena cari faktor sepunya. Okey, 3R tolak 4S. Kita keluarkan. Kemudian kita tinggal P tolak 3Q. Betul? Jadi, P tolak 3Q kita letak di kurungan yang lain. Okey, inilah jawapan untuk contoh 6. Jadi, seperti biasa, sekiranya anda ada apa-apa persoalan, bolehlah tulis di ruangan komen. Okey? Kalau rasa video ini membantu, jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.